Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin turut membahaskan maksud B48 010000 pengurusan dan perancangan dasar. Saya ingin mencadangkan kepada kementerian. Saya melihat bahawa Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat ini satu kementerian yang sangat besar, dan saya merasakan bahawa seperti juga yang Berhormat Arau tadi, Jabatan OKU ini agak ketinggalan ya dalam perkembangannya. Kalau boleh saya nak cadangkan bahawa ada pengkhususan, maknanya kementerian kalau ada bajet dan sebagainya, Kementerian Wanita dan Pembangunan Wanita dan Keluarga adalah satu kementerian, tetapi Kementerian Kemasyarakatan dan OKU itu pula di bawah satu kementerian lain, memandangkan satu tanggungjawab yang sangat besar kepada menteri. Mungkin boleh melapangkan satu lagi tempat kepada Menteri Wanita ya untuk kementerian seterusnya. Saya ingin bertanya ataupun mencadangkan mengenai pelaksanaan dasar sosial negara. Ya, saya sejauh mana Kementerian Pembangunan Wanita telah berjaya meminta Kementerian Perumahan KPKT ini untuk menjadikan satu dasar semua pembangunan baru, kompleks baru, kompleks perniagaan, kompleks pejabat, kompleks institusi-institusi dan sebagainya, diwajibkan ada pusat jagaan kanak-kanak. Maknanya fasiliti itu perlu ada, strukturnya mesti ada. Kerana bila saya berbual dengan pemilik-pemilik atau pengurus-pengurus kompleks-kompleks perniagaan, mereka mengatakan bahawa ini tidak menjadi keperluan kami orang perniagaan. Kalau tidak ada undang-undang, kami tak buatlah. Seperti surau. Surau diwajibkan. Ya, ada surau di setiap kompleks. Kalau ni ada surau. Tetapi fasiliti untuk penjagaan anak ataupun taska tidak ada, nursery tidak ada, crèche tidak ada. Jadi ini menyebabkan apabila mereka nak melaksanakan, maka mereka tidak boleh comply, tak boleh ikut apa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita ataupun PBT yang berkenaan, kerana secara strukturnya fasiliti itu tidak mungkin diadakan kerana nak mengadakan satu pusat penjagaan kanak-kanak atau bayi, dia tidak boleh duduk di tingkat tinggi. Dia mesti diletak di tingkat rendah. Jadi bila perancangan ini tidak ada daripada mula, tidak dipikirkan, tidak dirancangkan, maka sekiranya mereka nak buat, menyusahkan dan menelan perbelanjaan yang banyak kerana perlu buat ubah suai. Jadi kalau Kementerian Pembangunan Wanita melalui Kabinet menetapkan bahawa semua pembangunan baru, semua pembangunan baru, kompleks baru wajib ada tempat untuk fasiliti untuk penjagaan anak-anak. Kita lihat bahawa di sini ini penting kerana sebahagian besar daripada pekerja wanita, terutamanya di kompleks-kompleks perniagaan, kompleks-kompleks pekerjaan, ya, 40, 50, 60% pekeraniannya adalah daripada wanita. Jadi kalau tidak ada tempat, mereka nak tinggal anak mereka di mana? Dan kadang-kadang mungkin ada di pusat-pusat komuniti, tetapi di segi hubungannya itu amat susah bagi mereka. Silam. Terima kasih Bagi Kota Raja. Terima kasih Dr. Pengerusi. Saya pandangan Kota Raja bersetuju juga jika sekiranya di masa akan datang kementerian ini akan menetapkan ataupun bekerjasama dengan Kementerian Perumahan dan Kejayaan Tempatan untuk menyediakan sesuatu perkara yang wajib untuk setiap kompleks ataupun apa-apa premis yang melibatkan pekerja wanita itu, supaya disediakan satu ruang khas untuk nursery anak-anak mereka yang bekerja di kompleks sukan ataupun di mana-mana saja di Yang berhormat, memang itulah maksud saya. Ya, kita ada banyak peringkat. Ada nursery untuk penyusuan, ada untuk anak-anak kecil, dan kita ada juga ada taska. Jadi perkara ini perlu dibincangkan di antara kementerian. Ya, saya hanya melontarkan kerana bila mendapat maklum balas daripada rakyat, maka inilah yang diperlukan dan dipohon oleh rakyat. Datuk Pengerusi, saya ingin ke 041000 kurang upaya. Saya tak pasti sama ada dalam ucapan dasar saya itu menteri telah menjawab, tetapi saya nak mengulangi kalau belum, kalau sekiranya saya minta maaf, saya akan cari juga dalam handset ni, tak jumpa hari ini.
mengenai pendaftaran OKU. Ya, sekarang ini pendaftaran OKU adalah secara sukarela. Maknanya kalau ibu bapa daftar, dia namanya ada kad OKU. Kenapa tidak pendaftaran OKU ini kita wajibkan, terutamanya anak-anak yang dilahirkan dengan kecacatan. Ini boleh diagnosa ataupun kena pasti di peringkat awal semasa anak-anak ini dilahirkan di hospital. Dan kita mewajibkan para doktor sekiranya mereka berjumpai ataupun bila mereka merawat anak-anak yang belum didaftarkan, maka menjadi kewajipan bagi mereka untuk mendaftar anak-anak ini. Ya, ini adalah untuk orang yang dilahirkan dengan kekurangan ini. Tapi saya lebih berat kepada mereka kerana mereka ini, pendaftaran ini penting kerana statistik data anak-anak yang dilahirkan cacat dengan kekurangan keupayaan mereka ini perlu dikesan lebih awal. Jadi bila kita kesan lebih awal, maka kita perlu untuk boleh merancang apakah pembelajaran, apakah yang diperlukan mereka. Berapa orang yang cacat pendengaran, berapa orang yang cacat penglihatan, berapa orang yang cacat anggota dan sebagainya. Jadi bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa dalam bajet kali ini diperuntukkan untuk taska-taska OKU, saya memikir di segi praktiknya bahawa adalah sukar untuk kita mewujudkan OKU untuk misalnya autisma, OKU untuk cacat penglihatan, OKU untuk cacat pendengaran. Maknanya berapa taska yang perlu kita ada? Selain daripada kalau kita ada taska, tetapi kaki tangannya yang dilatih untuk menangani mereka ini. Yang pentingnya setiap negeri perlu ada apa kita panggil pusat, di mana keluarga yang mempunyai anak-anak kurang upaya boleh pada peringkat awal pergi ke sana. Ya, kerana kalau pergi JKM tu boleh, tetapi kadang-kadang tidak ada pusat specialization center, maksud saya, di mana mereka boleh mendapat khidmat nasihat seterusnya, apakah perancangan apa nak dibuat dengan anak-anak ini. Kedua, saya ingin menyebut bahawa sama seperti yang dicadang oleh sahabat daripada Tumpat mengenai allowance OKU. Allowance 350 untuk mereka yang bekerja sebagai top up kepada gaji mereka, dan 150 kepada OKU yang tak bekerja di rumah memang tidak mencukupi. Kenapa tidak dasar kita terus apabila mereka mendaftar sebagai OKU RM500 atau RM550, ya, diberi secara automatik. Dan mereka ini tidak perlu, saya tak tahu, saya ingat setakat saya tahu itu perlu memohon semula. Jadi kalau dah kena pasti mereka ni OKU dalam tahap yang tidak ada pemulihan yang boleh dilakukan dengan bermakna, maka terus diberi bantuan ini kepada mereka. Ketiga, mengenai orang kurang upaya, saya ingin merayu supaya kita ada orientasi pada semua pihak, termasuk kaki tangan kerajaan, bahawa pembangunan OKU ini perlu berlandaskan kepada hak dan tidak lagi kepada hanya belas kasihan, bantuan apabila mereka perlu untuk hanya menjalani hidup ni cukup makan saja. Kita nak orang OKU kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah walaupun mereka ada kecacatan fizikal, kerana di segi mentalnya mereka tidak cacat, ya, kecuali dalam kategori terencat akal. Ya, jadi paksi ini perlu diubah, kerana selagi kita tidak mengubah, maka selama itu rakyat akan hanya memberi belas kasihan, keluar bantuan bila perlu, tetapi tidak memikirkan bagaimana kita hendak mengupayakan OKU dan menjadikan mereka rakyat yang mandiri. Dan statistik menunjukkan bahawa sekurang-kurangnya 15% daripada rakyat kita atau rakyat seluruh dunia adalah dari kalangan OKU. Oleh itu saya lihat jabatan orang asli misalnya mempunyai jumlah orang asli yang kurang, pada itu mereka ada satu jabatan yang kuat, ya. Tetapi jabatan OKU, saya diberitahu oleh OKU sendiri bahawa ia ada satu jabatan yang lemah di dalam Jabatan Kebajikan Masyarakat, mungkin kerana Jabatan Kebajikan Masyarakat perlu menangani banyak hal. Satu perkara yang terakhir ialah minta penjelasan sikit. Boleh? Terima kasih. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya nak tambah sikit. Saya rasa dalam usaha kita untuk mengupayakan OKU, ya, ringkas saja. Untuk dalam usaha untuk mengupayakan OKU ini, saya rasa kerajaan memang main satu peranan yang cukup berat. Jadi saya rasa bukan sahaja kita perlulah sediakan pendidikan untuk mereka, tetapi sebagai kerajaan mereka mestilah jugalah bekal
peluang pekerjaan yang cukup banyak untuk OKU-OKU kita. Saya rasa walaupun kerajaan kita sudah committed, sudah beberapa kali mereka adalah committed untuklah membekalkan 1% itu pejabat awam kepada OKU-OKU, tetapi sampai hari ini hanya saya rasa tak lebih daripada 1,000 orang OKU yang kerja dalam sistem pejabat awam ini. Jadi saya minta pandangan YB Kota Raja. Terima kasih. Terima kasih YB Sedang. Sebenarnya masa yang mana habis. Ya, sebenarnya perkara ini telah saya bangkitkan sebelum ini dan saya cuma nak minta penjelasan apakah langkah-langkah seterusnya untuk memastikan kota 1% kaki tangan awam daripada kalangan OKU ini dapat kita penuhi dan bila sasaran ini akan kita capai. Terima kasih Tuan Pengerusi.